إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله وصحبه شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم بسم الله على الله so perenggan mana? Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qadasallahu sirrah. Walau lam yakun fil ma'siyati illa tabadzulul ismi lakana kafiyan fa innaka idza kunta ta'an tusamma bil muhsin wa idza kunta 'asiyan intaqala ismuk ila al musii al-mu'rid Allah hadza bintiqal ismi. Dan seandainya tidaklah berlaku pada maksiat itu melainkan berubah nama je. Kalau berubah nama sahaja semata-mata, maka itu pun sudah cukup memadai ya untuk kamu sedar maknanya. Sesungguhnya apabila engkau melakukan ketaatan, lakukan maksiat tu, kalau berubah nama dah cukup dah. Daripada nama dia apa? Daripada ahli taat jadi ahli maksiat. Dinamakan asi. Ya, wa in kunta asian, dinamakan asi dalam besar tu. Namakan orang yang derhaka pun dah besar tu, teruk dah. Apatah lagi kalau dapat murka Tuhan, laknat Tuhan, dihumban dalam neraka jahanam tu lagi berat. Dan, ya, pandang kepada satu, pandang kepada berubah nama pun dah cukup. Orang yang derhaka kepada Allah. Oh, besar bunyi kan. Itu dah gerun. Sesungguhnya apabila engkau melakukan ketaatan, engkau digelar al-muhsin. Muhsin mana orang yang melakukan kebaikan, amal saleh. Nama pun dah baik. Tapi bukan kita nak nama. Maknanya sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya apabila engkau melakukan maksiat, kemungkaran, maksiat, bertukarlah gelaran engkau kepada al-musi. Begitu. Ya, kita buat dia maksiat, maka nama di sisi Allah Ta'ala naik. Ini al-musi, orang jahat di sisi Allah Ta'ala. Oh, itu cukup dah tu. Kalau itu pun tak padan juga tak tahu jadi orang. Jadi kaki empat tenang. Ya, ini orang yang mu'rid. Orang yang mu'rid. Ya. Kalau Jerumi payah nak baca ni. Kan murid ni. Silap baca dari murid lah. Dia mu'rid dengan ain. Mu'rid. Ya, itu makhraj kita sebut. Ya, kalimah arda mana berpaling. Ya, mu'rid mana orang yang berpaling. Ya, cukup besok kalau pada masyarakat di muka-muka orang yang berpaling Allah Ta'ala. Oh, saya pun letak muka kita di sana besok entah ni. Inilah dia kata perubahan nama. Boleh lagi perubahan lain tu. Nama je dah diubah pun dah teruk dah rupa dia kan. Apatah lagi kalau ubah dalam kalbi pula, jadi jauh, kalbi jadi gelap, ya, dapat murka Tuhan, azab lagi sediaan, oh lagi teruk. Itulah maknanya risiko daripada az-zunub ila dosa wal asam. Ya. Jadi memandang ini barulah hati itu akan terketuk merasa menyesal. Ya, kalau dia tak pandang ni, nafsu dia degil, dia buat dono dan ya. Nafsu jahat dia buat pekak ni. Kau dengar ayat Quran dia buat pekak. Oh, jahat tu nafsu. Syaitan ni kalau kita zikir dia lari kan. Lepas tu kalau nak kenal bisikan syaitan dengan nafsu tu lah dia. Bila kita zikir hilang, kita semayang baca Quran dia hilang. Itu syaitan. Tapi kalau dengar baca Quran saja ya, dia nak benda tu. Kau cakap apa dia buat bodoh, tu nafsu jahat tu. Ya. Kemudian fakaifa bintiqalil athar min tabaddulil halawati ta'ah bi halawatil ma'siyah. Ini lagi dahsyat. Walazazatil khidmah
bil lazazatil syahwah hadza bitabaddul al asab. Tadi nama, sekarang macam mana pula kita tabaddul, ya, tabaddala tabaddalu tabaddulan, berlaku tabaddulan. Maka bagaimana pula hal dengan perubahan kesan daripada kemanisan taat bertukar kemanisan maksiat? Dulu dia ahli ibadat, bagus dapat kemanisan. Sekarang dia cuba-cuba ikut nafsu. Kali ikut nafsu je, pum, Tuhan istidratkan dia, sedap pula, habis. Dulu dia takut dengan maksiat, sekarang dia bukan berani, seronok. Atau habis-habis sui. Kalau Melayu panggil habis-habis celaka orang begini. Ya, habis-habis celaka orang begini. Kalau sehingga maksiat dia rasa sedap lah. Ya, dia jadi dibodohkan oleh nafsu. Daripada kelazatan khidmat bertukar kelazatan syahwat. Ya, daripada sedar di khidmat, sekali dia tak jaga, kali pum, tuan balik kan, dah berlazat dengan syahwat buat dia sedar. Oh, kalau itu malaikat ambil nyawa, malaikat mau datang ambil tanya. Dia gentap situ jawab, su'ul khatimah wa la'ayazbillah. Bantu tuan dulu punya pepatah, dia kata, buat baik pada buat jahat jangan jangan sekali. Dia dah sedap sekali kan habis. Ada yang 2,000 pula jangan sekali, kena banyak kali dia. Tu nak awak. Tu nak mampus lagi. Ya, habis. Itu maknanya bila kita pandangkan resiko, dia panggil maksiat, nama pun dah cukup dah teruk, kemudian tabaddul lagi. Ya, tuan tukar, takut tuan-tuan. Jangan sekian terasa je dengan maksiat tinggal sedang jinak. Oh, itu bala paling besar. Terkena je dah habis jawab ni. Ya. Kemudian pakai fa bitabaddulil wasaf. Ni wasaf pula. Ya, WhatsApp bukan WhatsApp tu. Tu WhatsApp yang kau main, ya. Tengah mengaji jangan main WhatsApp tu. Ataupun mengaji ambil WhatsApp, kalau saya baca kitab, siapa main WhatsApp, saya tak reda ilmu ini ambil. Dunia akhirat kita tak reda. Jangan. Jadi sebab kita baca ni ayat Quran, hadis Nabi dan kalam aulia. Jangan kita kurang ajar dengan para ulama. Jangan kita kurang ajar dengan Ta'ala. Sibuk nak main WhatsApp. Kalau main WhatsApp, dia datang lagi balik. Ya, siapa nak pegang handphone, dia mengajar pergi balik lah. Kalau nak tengok muka kawannya, kau pergi balik senang. Ya, kurang ajar dengan Ta'ala. Fakaifa tabaddulil wasfi ba'da an kunta mawsufan 'inda Allah subhanahu wa ta'ala bimahasin sifat fayu'kasu 'alaika al-amr fatattasifu bimasawil halat hadza bitabaddulil wasfi. Fakaifa, maka betapa pula, kata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari, bagaimana pula halnya dengan perubahan sifat. Tadi nama dah jadi huduh, kemudian tabaddul yang kedua dipanggil apa? Kesan pula, daripada berubah sedap dengan Tuhan dah berubah pula maksiat, takut dah rasa sedap. Oh, bahaya tu, racun dah kena, ya. Yang sini pula diubah apa sifat pula. Dahulunya engkau sifatkan dengan sifat-sifat yang baik di sisi Allah Ta'ala, ya, ahli ta'ah, ya, ahli taqarrub, ya. Sekarang dah berubah, bukan ahli taqarrub jadi ahli telukub. Ya, maksiat ahli telukub, faham? Tiba-tiba berlaku perubahan ke atasmu, lalu engkau bersifat pula dengan sifat-sifat jahat. Ya, ini perubahan pada sifat. Tengok tuan, hina tak hina, nama dia berubah, ya, tabaddul, ya, bil halawah, dia bertukar jadi maksiat pula dapat halawah, kemudian sini sifat pula. Oh, dahsyat. Itu makna kejinya mungkar dan maksiat, hinanya mungkar dan maksiat. Bagi minta pertolongan dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala sentiasa memberi kita hidayat. Kemudian fakaifa fi tabaddulil martabah. Tengok tentang ni, siapa urai ni? Pakar mungkin. Orang yang pakar rohani. Siapa dia? Al-arif billah. Para arifin tengok dia seluk satu-satu. Kita nak congkel benda ni tak nampak kita kan tuan ni. Tengok dia congkel satu-satu. Dia nak bagi apa tu? Ya, muqaddimatut taubah. Ya, muqaddimatun nadam. Kita menghafal, kita tahulah taubat. Apa dia? Rukun dia an-nadam huwa taubah, tu hadis Nabi SAW. Sekarang nak nadam, nak pergi suntik biar timbul nadam, mana sesal betul. Dia ada mukaddimah dia. Ini dia panggil muqaddimatun nadam. Mukaddimah nak ketuk hati kita biar dia rasa sesal betul. Ni
Kalau tidak, kata Sayyidina Ali, kau bertobat, kau istighfar sebagai taubat orang yang kazib. Ya, kau bertobat, kau istighfar tapi bohong ni. Yang kau istighfar bil lisan dunal qalb, dengan lisan kau istighfar sabullah dalam tak ada apa pun. Ya, itu maksud dia. Sebab tu Ibn Athaillah As-Sakandari, ya, dia detailkan benda ni. Dia suntik satu-satu enten, biar sampai terasa. Biar jadi makna benda tu aktif balik. Rohani kita aktif dengan Ta'ala, biar dia jangan jadi mati. Ya, macam berubat apa? Ekor panca, kita ekor panca. Dia cocok sampai kita kata zam, dia nak ada karen tu. Dia kalau cocok tak ada karen apa tak ada karen, wah ni berat ni. Ya, dia punya apa? Habis. Pasal dia pergi berubat budak kan, dia sentap tangan tu. Jaga dia kata, dia suruh budak pegang anak seorang. Kata pasal lah ni, dia sentap tangan tu. Sentap kuat tu, sampai kotak berkata kan. Okey, ni bagus dia. Mana tu sarap tak ada besar. Jadi rasa ni bukan sarap, dia boleh stress, ni bukan sarap, ni otot dia. Dia main pula cocok. Wah, nyenjit dia ujung. Ya, tangan kita nak salah dia bengkok sikit. Dah tak apa tegak. Ya, otot gitu. Tu dia kerja kan tu, nampak otot naik sikit. Jadi dia stress. Tu ekor panca dia cocok. Ya, dia cocok ada rasa tak? Kalau semua tak ada rasa je, tu buat. Dia cocok biar zam je karen kan. Awalnya tu otot dia bagi fungsi. Aku tidak ada kerja lah, bagi otot tu fungsi balik. Tu jenis perubatan, ni otot rohani tu. Ada fungsi tak? Jangan tak ada fungsi. Dia buat taat tak ada siapa, buat maksiat tak ada siapa. Tu habis tu. Tu dia jam. Ya, sebab Nabi SAW mengatakan, man sarrathu hasanatu wa sa'athu sayatu fa anta mu'min. Ya, fa huwa mu'min. Barang siapa yang dia buat taat, ada rasa seronok, rasa tu ada. Dan bila buat maksiat, dia rasa takut, maka orang tu iman dia sebenar. Orang sebenar beriman, mana dia ada rasa. Dia buat taat tu, wah, seronok betul. Sebab dia dapat mendekat diri Ta'ala. Dan terkena maksiat, dia rasa takut betul. Atau orang beriman yang sebenar, kata baginda Islam. Ya? Jangan tak ada rasa. Dia ada rasa, terasa lumpuh. Cocok untuk apa, orang piuk saja. Sekarang martabat pula, berubahnya kedudukan di sisi Allah Ta'ala ni. Fakaifa fi tabaddulil martabah, ya, fa ba'da an kunta 'indallahi minas salihin sirta indahu minal mufsidin. Ya, Bal'am ba'uratan, bukan jalan orang, martabat wali ni naik atas, boleh terbang. Kali dia jatuh, pum, bukan jatuh sembarang, jadi kapi tu pun maknanya sembilan. Ya, cukup gerun kita tu. Bagaimana tabadul? Kes apa? Ikut bini dia. Ya, bini ni popok belakang hari pujuk, akhirnya pun dia angkat tangan dah doang, pum, terangkat habis semua. Tersentak lidah dia. Kamasaluhu kamasalil, perbandingan macam anjing. Anjing terjelik dia. Dia menjilat. Ini banyak akhir zaman ulama penjilat ni. Jilat sana, jilat sini, dan menghinakan diri dengan dunia. Allah. Fakaifa fi tabaddulil martabah, ya, fa ba'da an kunta indallahi minas salihin sayang sirta indahu minal mufsidin. Dulu minal salihin, sekarang mufsidin. Habis martabat dia jatuh. Maka bagaimana dia kata ba'da an kunta indahu minal muttaqin sirta indahu minal khainin. Semua buat berat. Maka bagaimana pula halnya dengan sebab maksiat tadi? Pada perubahan martabat pula, dahulunya engkau tergolong di kalangan orang saleh di sisi Allah Ta'ala, Masya Allah. Sekarang tak jaga, engkau telah berubah menjadi orang yang melakukan kerosakan, mufsidin, ya, orang fasik lagi. Wala'ayazullah. Ucapan itulah bahaya dosa, maksiat. Dan dahulunya engkau di kalangan orang-orang bertakwa, indahu minal muttaqin. Sekarang sirta indahu minal khainin. Sekarang engkau telah menjadi orang yang khianat dengan Ta'ala. Habis entah ni. Dia ubat dosa tu apa panggil pengkhianat. Ya, sebab tu jangan terkena cepat taubat kan. Kalau tak kita jadi senarai orang yang khainin, orang yang pengkhianat. Pengkhianat Allah Ta'ala je apa? Orang yang irtikabul ma'asi, mengerjakan maksiat munkar tu khianat panggil. Tuhan bagi dia anggota semua, so jaga. Bila tak jaga, dia panggil khianat. Besar ni. Sebab tu bila tembak macam ni, kita tengok bangun malam-malam ingat kan, oh, rasa gerun nanti. Baru dia akan datang, pum, keikhlasan taubat. Allah. Kemudian fa in kanatiz zunubu munfatihatan fi wajhika fastaghis billahi walja ilaihi.
ya, wahsu turab ala ra'sik wa qul Allahumma anqulni min zullil ma'siyati ila izzit ta'ah. Ini apa doa ni bagus kan? Minta Allah ubah kita daripada kehinaan maksiat kepada kemuliaan taat, ya. Kemudian wazur daraihil awliya'i was salihina wa qul ya arhamar rahimin. Fa iza kanat az-zunubu fatihah bil wajhi, maka sekiranya dosa-dosa tu terdedah di mukamu, terbuka kan, maka hendaklah engkau meminta pertolongan kepada Ta'ala, ya. Jadi terbuka depan kita, nampak aja, rasa nak buat dosa-dosa ni macam dah sedap, oh minta tolong Tuhan cepat tu, ya. Bayangan-bayangan dosa ada depan mata kita kan, ya. Minta tolong dengan Ta'ala, tak ada lainnya, Allah Ta'ala yang tolong, mengadu dengan Allah SWT. Antara doa dia apa yang Rasulullah ajar, Allahumma habib ilaina al-iman wa zain fi qulubina wa karri ilaina al-kufra wal fusuq wal asyan wa ja'alna minal rasyidin. Ya Allah, berilah kasih, minta Ta'ala kasihkan kasih iman dalam hati kita dan hias iman, ya, dan cempakkan perasaan benci pada kekufuran, kemaksiatan. Itu minta Ta'ala. Ya Allah. Dan dalam engkau kembali kepadanya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Walja' mana apa, kembali balik ilaihi ilallah. Kemudian wahsus surab, ambil tanah sapu kat kepala. Ini cara dulu taubat ni. Dia pergi padang pasir kan, tengah padang pasir tak ada orang tu. Situlah dia menangis, dia mencurahkan air mata, dia melaung, dia ambil pasir, dia letak atas kepala dia. Itu cara orang Arab, lambang dia menyesal betul. Itu maksudnya, ya. Sapukan tanah maknanya ke atas kepalamu. Ni apa, simbol penyesalan tu maksudnya, ya. Sambil engkau berkata, ya Allah, pindahkanlah aku dari kehinaan maksiat kepada kemuliaan taat. Dan dalam engkau menziarahi makam para awliya, dia baca doa tu, minta Allah pindahkan kita daripada pada kehinaan maksiat kepada izzat taat. Allahumma anqulni min zullil ma'siyah ila izzat taat. Kalau payah nak bahasa Arab, bahasa Melayu tak apa. Payah lagi dengan hati pun tak apa. Kita sujud minta, ya Allah, pindahkanlah hamba-Mu ini daripada kehinaan maksiat kepada kemuliaan taat. Kemudian ziarah makam para waliullah. Ni ada juga kadang orang alim pun silap juga tuan ni. Kadang kata perwahabi dia. Pergi kubur, apa kubur? Minta doa pada kubur kan, tak ada gila nak minta kat kubur. Orang pergi kubur Pak Aulia takkan nak minta kubur. Oh kubur. Berilah hajat saya kubur. Tu orang gila. Kalau kita kata para ahli sunnah wal jamaah bertawasul di makam Aulia, kita kata dia pergi sembah kubur, apa nak jawab depan Ta'ala? Kita tuduh dia sembah kubur, ya. Bodoh nak kau nak pergi sembah kubur ni kan keling. Pada ahli-ahli tariqah banyak pergi kubur makam para awliya, mereka bertawasul dengan para rohani, para awliya, bukan pergi sembah. Ini senang aja orang pergi tawasul, dia kata apa? Tu tak ada sembah kubur. Sembah kubur tak gila sembah kubur. Ya, orang tu tawasul, kamu kata dia sembah kubur, kau nak jawab apa dia akhirat tu? Berat tuan-tuan, kita buat tuduhan. Kalau sembah betul semua dianggur-anggur, yo macam Cina dia lah. Ya, ini kita berzikir kata makna menandakan mereka bertawasul, minta bertala dengan keberkatan para awliya. Ya, minta orang mati. Siapa dia minta orang mati? Kita bertawasul dengan orang yang hidup. Siapa hidup dia? Rohani dia hidup. Roh mana ada mati? Ada roh mati kan? Roh dia makhluk, dia ada awal tapi tak ada akhir. Allah Ta'ala kekalkan ni, kekal yang arid. Tu takkan tak faham kan? Ada pula setengah pendapat bertawasul dengan orang hidup boleh, dengan orang mati tak. Ada apa beza orang hidup mati? Bertawasul dengan orang hidup tak apa. Ibn Abbas semua kan ada sirana. Tapi bertawasul dengan orang mati tak boleh. Apa beza? Orang mati boleh memberi bekas. Orang hidup boleh beri bekas. Yang memberi bekas at-taksir min Allah. Sama kan? Ya. Dia hidup lagi, dia dah mati, roh dia. Tapi walaupun hidup ke mati, dua-dua tak memberi bekas. Adakah kita yang tingkat orang yang hidup tu memberi kesan? Syirik kita dengan Tuhan kan? Yang memberi kesan ialah Allah saja.
Cuma kita sebab bertawasul tu saja kan. Kadang Wahabi ni penyakit ke kepala otak. Allah, macam-macam hal. Dan tak sedap dia kita sembah kubur kan. Siapa dia gila pergi sembah kubur. Allah. Kemudian aturidu an tujahidan nafsak wa anta tuqawwiha bisyahawati hatta taghlibak ala faqad jahilta. Aturidu an tujahidan nafsak, adakah engkau hendak melawan nafsumu? Itu sewajibnya kita kena perang habis-habis, perang besar tu, ya. Sedangkan engkau sentiasa memberi kekuatan kepada kita kata nak perang nafsu, rupanya kita buat maksiat tu top up kat dia kan, ya. Kita beri semangat dia, bagi tenaga nafsu bila kita buat maksiat. Ini dah makna apa ni? Ini semua ni Ibn Athaillah akan jadi dedahkan resiko-resiko maksiat supaya kita rasa bahaya betul. Ya, berjagalah bersungguh-sungguh kita daripada dia, maknanya. Sentiasa memberikan kekuatan kepadanya dengan melayani kehendak syahwat sehingga syahwat mengalahkanmu. Itu. Ingatlah sesungguhnya engkau sangat jahil gitu, ya. Maknanya kita kena sentiasa apa? Memberi unsur melemahkan syahwat. Syahwat kita down ke dia. Badan suluknya tu keadaan. Sehingga Rasulullah tawarkan, iza aqallur rajul at-tu'mah mulia jawfun nuran. Habis seorang mengurangkan makan, bagaimana kita kurangkan unsur syahwat? Mulia jawfur nuran, Allah Ta'ala penuhkan batin hati dengan nur. Itu jaminan daripada Rasulullah SAW, ya. Man zahada fid dunya allamahullah bilatan. Semua mana isyarat. Rasulullah sediakan hadiah dan siapa yang zuhud hati dia, tumpulkan hati dengan dunia, allamahullahu bila ta'allum, Tuhan ajar direct. Dia tak ada ta'allum dengan orang lain, so direct. Ini ilmu laduni. Bermakna apa? Kita melemahkan, ya, itu dia kata wa anta taqwiha bisyahwat hatta taklibah. Mana kita rendahkan dia tetap, situ banyak hadiah-hadiah disediakan oleh Allah Ta'ala, hadiah rohani bila kita downkan nafsu kita, ya. Itu maksudnya. Sebab fa innahu hijab bainaka wa bainallah, sebab nafsu ni hijab antara engkau dengan Tuhan engkau gitu, ya. Kemudian fal qalbu sajarah. Fal qalbu, hati kita ni apa? Sajaratun, ibarat pokok. Tusqa bima'it ta'ah, kita duduk siram hari dengan air taat. Taat yang disuburkan dengan air, sebab kita perlu pada taat macam pokok perlu pada air. Wa samaratuha wa mawajiduha, dan samarah dia, buah dia merupakan hasil, ya. Kalau gitu fal ainu samaratuha al-i'tibar. Ya, kalau kita pula yang memberi pokok iman apa? Mata itu iktibar. Mana pandangan kita jangan pandang kosong. Pandang kita semua pandangan yang mengambil pengiktibaran kita yang Ta'ala. Tiap-tiap kita pandang tu biar ada mengambil iktibar. Mengambil iktibar dia kata nur. Yang tu Rasulullah minta nur. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran fi basari nuran. Itu pandangan iktibar, itu panggil nur. Nur ini tak sentiasa kita memandang dengan iktibar, kita mendengar dengan iktibar, mengambil pengajaran upaya kita makin dekat makrifat akan Allah tu maksud. Seperti air ketaatan, buah-buahnya merupakan hasil, ya, hasilnya. Wal uzunu samaratuha al-istima' lil Quran, wal lisan samaratuha az-zikr, wal yadan wal rijlani samaratuha as-sa'yu fil khairat. Maka mata, buah dia apa? Ambil iktibar. Mana mata kita ni, kita pandang apa saja, kita ambil iktibar kebesaran keagungan Allah Ta'ala. Itu maknanya, ya. Telinga, buah dia apa? Mendengar bacaan Al-Quran, hadis-hadis Nabi, ilmu dan sebagainya. Lidah, buahnya apa? Zikrullah, nasihat, menyeru orang, berdakwah dan sebagainya. Semua maknanya benda-benda baik. Dan dua tangan, dua kaki, buahnya berusaha melakukan kebaikan, ya, berjalan, bertindak, mengusahakan benda-benda yang membawa kepada redha Allah Ta'ala. Walhasil semua anggota tujuh kita zahir dan juga batin, bila kita bergerak pastikan biar catatan belakangan yang berlaku, bukan catatan sebelah kiri. Itu maknanya. Habis. Kemudian fa'iza jabbal qalb saqatat samaratu. Allah, cantik-cantik dia buat misal kan, ya.
fa in ajdaba fa aksir minal azkar wa la takun kal alil ya yaqul la atadawa hatta ajida shifa fa yaqulu lahu la tajidu shifa hatta tatadawa. Apabila hati itu kering, ya, hati kering, mana pokok tu kalau dah kering, kemarau tak ada air, maka gugurlah buah dia ni. Daun-daun melara, buah pun gugur. Begitulah kalbi dia. Kalau tak siram dia dengan air taat, ya, maka dia akan jadi kering. Bila kering, akhirnya mungkin dia akan mati. Pada surah apa? Kasratu banyak zikir. Ya Allah. Kemudian jika tiba musim kemarau, ya, kering kontang, air pun tak ada, maka hendaklah engkau perbanyakkan zikir, dan jangan engkau jadi seperti orang yang sakit yang berkata, aku tidak akan berobat sehingga aku sembuh. Maka jawab kepada dia, engkau tidak sembuh sehingga engkau berobat. Ya, engkau takkan sembuh sehingga engkau berobat. Jawab itu maknanya apa? Dia suruh kita usaha, bukan berobat. Obat tu memberikan kesembuhan. Ya, asyafi minallah, sembuh tu dari Allah Ta'ala. Bukan dia obat. Obat tu sebab dia usaha. Sebab Nabi suruh, ya, dikudda'in dawa patadawau. Tiap-tiap penyakit tu ada obat, kata baginda sallallahu patadawau. Maka hendaklah kamu pergi berobat. Jadi kita pergi berobat dengan sebab arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau dapat pahala menjadi sunnah, ya. Jangan berat dia kena sakit, nasib baik obat dia. Kalau tak ada doktor ni rasa aku mati aku. Wah, kacau je. Silap disyirik dengan doktor. Doktor pun mati juga. Berobat ni. Kalau tak nak berobat, maka ada tafsir ulama itu. Ya. Kalau dia tak nak berobat, dia tengok. Kalau saja malas, dia ni malas tak boleh. Saja berobat, malas hari tu malas dia, tu tak boleh pakai. Dia kalau tak nak berobat, tengok. Kalau dia reda, tu tinggi martabat ni. Pernah zaman Rasulullah SAW, seorang perempuan yang buta asli. Ya, jadi kena Rasulullah SAW dalam peperangan, seorang terkena panah mata, terkeluar mata tadi. Rasulullah ambil mata tu, Rasulullah masuk kembali. Dan Rasulullah sapu doa lebih terang daripada asal. Ya. Sekarang orang tu buta asal bukan keluar. Jadi bila jumpa baginda SAW, kita tawarankan dia. Kalau sekiranya kau nak aku doakan, baginda kata insyaAllah aku boleh doakan, insyaAllah mata sembuh. Tapi kalau kau sabar sampai mati dalam keadaan begini, maka falakil jannah, confirm syurga untuk engkau. Oh, dia dengar tu tak perlu Rasulullah, saya sabar. Tu. Bermakna apa? Tak semestinya berobat. Berobat disuruh, ya. Kalau kita dalam makam asbab, pergi sobat. Tak kira makam tajrid, mana dia boleh sabar, dan sampai peringkat dia boleh at-talazzus bil balayat, dia boleh berlazat dengan bala. Itu dalam makam tinggi. Itu tak apa, dia tak berobat pun tak apa, ya. Ketika sakit dengan sihat bagi dia sama. As-sihat was sakam, ya, mustawiyan, sama bagi dia. Ketika itu tak apa. Tapi jangan dia sakit, dia macam belukang. Awak pergi berobat dah, kantor di hospital juga. Ya. Dia konon nak duduk makam reda tajrid, rupanya terjerit. aduh, wah, jangan. Kalau macam tu suruh berobat cepat, kan? Kalau dia sakit, dia boleh senyum, dia boleh kata alhamdulillah albasani libasal aulia, itu tak apa. Ya. Dia senyum, dia sakit, dia demam, dia senyum, dan ya. Bahkan disyukur atas sarungkan aku pakaian para aulia, itu tak apa. Udah taraf tu tak berobat, tak apa. Ya. Ada dia pergi hantar dia, bagi dia satu jarum. Dia injek tu dia. Dan satu lagi, fal jihadu laisa ma'ahu halawah. Tengok dia, wa ma ma'ahu illa ru'usul asinnah fajahid nafsak fahaza huwal jihadul akbar. Maka ketahui jihad itu tidak ada padanya kemanisan. Pergi nak jihad 50-50, balik atau tak balik. Bahkan kalau dulu dia pergi tak nak balik. Ya, jitukum biqaumin yuhibbunal maut kama tuhibbunal hayah. Itu ucapan Sayyidina Umar, tengah kata ucapan Khalid bin Al-Walid. Ya, dia bila berdepan kan, dulu dia berperang real betul, berdepan. Sekarang semua pakai jet pejuang, jet dia bertempur, kum dikirim. Pakai kirim ni dan habis pergi seorang ni. Dulu dia berasak depan. Dia betul-betul macam kita berdepan masa mengantar calon pilihan raya tu. sebelah sini. Wah, dengar dia berlawan kan. Lepas tu kejap lagi pun bertempur. Jadi dalam ucapan-ucapan tu,
Ya, orang Islam ada ucapan yang beri semangat. Di antara ucapan dia apa? Ji'tukum biqaumin. Kami datang ni dengan bala tentera Islam. Ji'tukum biqaumin yuhibbunal maut, yang cinta kepada mati syahid. Ya, ini psikologi. Selain daripada hukum yang sebenar, dan kita psycho orang kafir kau tengok ini datang semua nak mati ni. Dia memang lu habis kan. Ya, kama tuhibbunal hayah, sebagaimana kamu datang nak hidup. Kamu kalau boleh elak boleh bawa balik-balik. Yang ni datang tu nak habis. Memang dia terkam tu, itu maksud dia. Sebab tu kepahlawanan didikan Rasulullah SAW hebat-hebat dan ni. Dia pergi meluru je. Dia tak ada takut apa. Setengah tu sampai tak sempat mandi hadas pun dia pergi. Dia malam tadi berada tak sempat pergi panggilan jihad, berdasuk dia pergi. Sebab apa? Sebab qalbi dia dengan Tuhan. Ya. Kalau qalbi dia bukan dengan Tuhan, dengan cerita lah. Dia semangat-semangat, lepas tu kena gegau bungkau lagi buat dia. Itu sifat orang munafik. Ya. Dan tidak ada padanya melainkan mata pedang. Ya. Fal jihad laisa ma'hu halawa wa ma ma'hu illa ru'usul as-sinnah. Melainkan yang ada nampak kilauan mata pedang kan. Maka hendaklah engkau bermujahadah melawan nafsumu. Inilah ia jihad akbar. Sebab bila jihad nafsu kita boleh tombangkan, maka dia akan pergi berjihad cantik dengan kerana Allah semua. Jadi kalau dia semangat dia pergi berjihad, sedangkan nafsu dia tak tombang, dia pergi tu yang jadi macam-macam hal. Ya, dia pergi nak nama nak apa, akhir dia mati, dia tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana zaman baginda Islam ditunjukkan depan mata Nabi sini, haza syahid. Rasulullah kata kalla, tidak. Habis kalau itu finnar fi muddatin qalaha Allah. Aku telah diberi lihat Allah Ta'ala tempat dan neraka. Sebab dia berperang bukan kerana Allah. Ya, jadi walhasil kalbi kita kena jaga dalam semua urusan. Naklah betul kita dengan Allah, insya-Allah selamat. Kemudian summa qala wa'lam ila akhir Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qadasallahu sirrah. Penjelasan yang seperlunya berhubung dengan cincin baginda khatam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Daripada di atas apa? Ya, inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana iza dakhala al-khala naza'a khatamah. Bila sudah masuk ke tandas sudah cabut. Ya, naza'a khatam, sudah cabut cincin. Sebab cincin Nabi itu ada tulis ya Muhammadur Rasulullah. Ya. Jadi begitulah kias kalau kita ada pakai cincin ya, yang ada kalimah-kalimah yang muazzam yang dibesarkan, maka buang. Ya, tanggalkan, jangan pakai. Alasannya ialah bahawa nama suci baginda telah ditempa ke atas cincin tersebut. Ya. Malah para ulama telah menghukumnya makruh, tidak disukai membawa cincin yang ada tertulis nama Allah pula, lagi besar. Masuk ke bilik air atau tandas. Begitu jugalah makruh membawa bersama-sama tangkal yang tertulis dengan nama Allah, azimah yang ada tertulis dengan nama Allah, ayat Quran dan sebagainya. Ya. Kalau kita pula kopiah, kan tulis bismillah tu, Allah, Muhammad, macam-macam. Jadi semua tu jangan bawa masuk ke dalam tandas. Dengan dalil hadis Rasulullah SAW tadi. Itu Rasulullah SAW sendiri yang naza'a khatamah. Ya, Rasulullah SAW melucut akan khatamnya, itulah cincin. Kemudian kehilangan cincin Rasulullah SAW. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Hadis sebagai wayang berikut, ittakhaza Rasulullah SAW khatama min warikin pakana fi yadih summa kana fi yadi Abi Bakar ya wa yadil Umar summa kana fi yadil Utsman hatta waqa'a fi bi'ril Arish ya naqshuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cincin Rasulullah SAW berada bersama-sama Nabi. Ittakhadha Rasulullah hatam. Rasulullah mengambil akan cincin dia, pakai. Kemudian disimpan oleh Sayyidina Umar. Ya. Kemudian disimpan bersama Abu Bakar.
Abu Bakar dulu. Hadis Abu Bakar ada? Ada tak? Ada? Itu ada tak? Tengok kitab lah. Tak ada lah. Kena hubur lah. Cetak tertinggal. Sebab dalam Arab ada tu. Ya, kana piyadi Abu Bakrin dulu. Kemudian summa yadil Umar, baru pindah pada tangan Sayyidina Umar. Cincin Rasulullah SAW tu turun kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar tu. Sini tersuruh Sayyidina Umar ni. Bersama-sama Rasulullah SAW. Kemudian Ma'awil ketepakkan Nabi Yadi, kemudian semakan Nabi Yadi Abu Bakar, kemudian tu Sayyidina Abu Bakar, kemudian barulah ya Wayadil Umar. Nah, kemudian pada Sayyidina Umar, kemudian pada Sayyidina Utsman, di susunan khalifahan khilafah ya. Sayyidina Utsman hatta waqa fil bi'ril arish. Bersama Sayyidina Umar pula terjatuh dalam perigi ya yang dikenali sebagai Bi'rul Arish. Naqshuhu Muhammadur Rasulullah SAW. Nama yang tertera di atas cincin itulah Muhammad Rasulullah. Jadi catatan dia, nama perigi yang terletak berhampiran dengan Masjid Quba. Ya, dipanggil Bi'rul Arish. Semasa pemerintahan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, cincin itu berada di dalam simpanannya selama 4 tahun. Secara tidak sengaja cincin itu terjatuh ke dalam perigi tersebut ya. Sayyidina Utsman mengarahkan supaya air perigi tersebut dikeringkan. Dan kerja tersebut dilakukan tanpa berhenti-henti sampai 3 hari, masya-Allah. Namun demikian, walaupun kerja mencarinya dibuat dengan sungguh-sungguh, cincin tersebut tidak juga dijumpai. Ya, selepas kehilangan tersebut, berlakulah kekacauan politik dan agama. Mana apa cuma ada isyarat dan kemudian penjelasan seperlunya. Pertama, pemakaian cincin dari apa jenis logam tidak dibenarkan kepada orang-orang lelaki kecuali perak. Ya. Ini terjadi daripada Tuan Pengarang. Maknanya perak saja. Emas lagi tak boleh. Begitu lagi bagi kaum wanita. Cincin dari apa-apa jenis logam tidak dibenarkan kecuali emas dan perak. Ya. Sini apa logam tak boleh. Ini pendapat ni lah. Kalau ikut dalam hadis lain, Nabi suruh apa? Pinang tadi dengan apa? Walau min hatamin hadidin, walaupun cincin besi. Ya, kita minat hantaran tu kalau tak ada pun, maknanya walaupun daripada khatam hadid, cincin besi, mana boleh pakai. Ini tak masalah lah kan. Benda-benda ini kadang-kadang khilaf di kalangan ulama. Tarjih daripada pengarang ni. Habis. Kemudian rantai daripada tembaga kuning, tembaga besi dibenarkan kepada lelaki dan wanita. Pula ada rantai. Ya. Rantai daripada tembaga kuning, ya, tembaga dan besi dibenarkan kepada lelaki dan wanita. Orang cuma boleh pakai rantai pula gitu. Habis. Setengah ulama tak bagi tasyabuh. Ya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tasyabuh. Ya. La'anallahu ar-rajul mutasyabbih bin nisa wa nisa mutasyabbihina birrijal. Adalah melaknat akan laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Dia banyak bab lagi lain. Habis. Ni bab yang ke-13. Pemakaian cincin di sebelah kanan, satu penerangan cara pemakaian. Dalam bab ini yang lepas telah diterangkan jenis cincin, dan di dalam bab ini kita menerangkan cara pemakaiannya pula. Cara memakai cincin. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan seperti berikut: Innan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yalbasul khatamahu fi yaminih
Rasulullah SAW memakai cincin di sebelah kanan. Ya, selalu pakai cincin kanan. Itu. Catatan dia, pemakaian cincin di kedua-dua belah tangan kanan dan kiri telah dinyatakan dalam hadis. Tetapi kebanyakan ulama telah mengutamakan hadis yang menyatakan pemakaian di sebelah kanan. Ya. Ya Allah. Di kalangan ulama Hanafi juga terdapat pendapat yang berbeza-beza. Sebagian mereka menyatakan keutamaan pemakaian cincin di sebelah kanan, sedang sebagiannya mengatakan keutamaan pemakaian di sebelah kiri. Ada juga, ya. Kemudian Allamah Syami, Allamah itu mana orang yang lampau alim, meriwayatkan kedua-dua kenyataan, dua-dua ini. Hadis sebelah kanan pada, belah kiri pun pada. Sedangkan Imam An-Nawawi, ya, mujtahid dalam mazhab kita dan muhaddis di ulama ahli besar, meriwayatkan pendapat, ya, sepakat semua ulama bahawa pemakaian cincin di kedua-dua belah kanan dan kiri sebagai makruh. Pun ada juga kan. Ya, macam-macam pendapat tadi. Pemakaian cincin di kedua-dua belah, dia pakai dua belah, kanan ada, kiri pun ada. Coba ada. Ada kan? Kemukaan. Ya, dia pakai cincin di kedua-dua belah, kanan pun pakai, kiri pun pakai. Ada setengah tu 10-10 dia pakai. Ada macam Tok Bomo besar. Orang kata pasal ini adil share, kata. Puh adil pula. Oh ni dia ijtihad sendiri. Waktu dia besar pula tengok, wah dia macam ni kalau letup kepala. Ya, dia kata adil lah, macam-macam ni. Kalau sini tengok ni, dia pakai sebelah je, belah kanan ni. Ya, dan belah kiri saja pun ada juga. Dia pakai dua belah pula makruh. Dan dalam Durrul Mukhtar diriwayatkan daripada, ya, Kushishntani, bahawa pemakaian cincin di sebelah kanan adalah cara rawafid, gulungan pemisah. Macam ni pendapat-pendapat ni. Dia pakai kanan dia, gulungan rawafid. Tahu rawafid? Syiah. Ya. Maka hendaklah dijauhi. Tetapi pengarang Durrul Mukhtar itu sendiri mengatakan bahawa ia adalah amalan dahulu kala yang telah pun pupus sekarang ini. Maulana Rashid, ya, Ganjuhi rahimahullah ta'ala menyatakan bahawa pemakaian cincin di sebelah kiri adalah amalan rawafid, ya, maka makai itu adalah makruh, kanan tak boleh. Maulana Khalil Ahmad, ya, Saharanfuri menyatakan di dalam Bazlul Majhud, kitab dia, bahawa walaupun terdapat perbezaan pendapat, kan, ada kata makruh kanan begitu, mengenai ke murtadan rawafid. Manusia ni ada setengah mengatakan golongan murtad, namun tidak ada perbezaan mengatakan bahawa mereka adalah orang-orang fasik yang berdosa besar, ada pendapat. Maka hendaklah seorang itu menyelamatkan dirinya daripada menyamai dengan orang-orang fasik. Tuan. Kemudian penjelasan seperlunya. Pertama, memakai cincin sebelah kanan adalah terlebih afdal. Yang kedua, sebagian ulama membuat kiasan daripadanya sebagai hujah bahawa memakai jam tangan juga perlu di sebelah kanan. Ya, dan pada pandanganku yang hina ini, jam itu sendiri adalah rosak kerana kebanyakan orang lelaki melakukan kerja menggunakan tangan kanan. Yang banyak rosak dia pakai tangan kanan, belum jam rosak itu. Kau betul pakai jam, handphone dah ada. Jam kita nak mengesan waktu kat handphone pada waktu tu kan. Maka tidaklah benar kita membuat kiasan itu sebagai hujah untuk digunakan kepada jam berdasarkan hadis ini, ya. Itu pendapat ulama lah. Kemudian memakai cincin sebelah kanan. Hamad, satu lagi, Hamad Ibn Salamah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa beliau melihat Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman Ibn Abi Rafi'
memakai cincin di sebelah kanan. Apabila daku menyoalnya Ibn Rafi' ni, beliau menjawab bahawa ya Allah, beliau telah melihat Abdullah Ibn Ja'far yang memakai cincin di sebelah kanan, dan Ibnu Ja'far berkata bahawa kana Rasulullah SAW yatakhattamu fi yaminih. Rasulullah SAW sentiasa memakai cincin di sebelah kanan. Ya, saya sentiasa pakai sebelah kanan. Mana tahu sentiasa? Kana. Dalam bahasa Arab, bila kana tu, ya, khabar dia fi'il mudhari', yatakhattamu. Takhattama yatakhattamu maknanya diiparati istimrar wa dawam. Mengekali itu maksudnya. Ya, dalam kaedah bahasa Arab. Dan diriwayatkan daripada Abdullah bin Ja'far juga mawa'innahu sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminih, bahawa saya memakai cincin Rasulullah SAW di sebelah kanan. Di kanan tu tak ada apa khilaf lah, ya. Kemudian catatan dia di dalam sebuah hadis diriwayatkan, ya, bersertanya bahawa perhiasan adalah lebih sesuai dipakai di sebelah kanan. Kemudian Hafiz Ibn Hajar yang mengarang Syarah Bukhari, seorang imam yang mengajar ilmu hadis, ya, imam besar, menulis bahawa jika seorang ingin memakainya untuk perhiasan, maka pakailah sebelah kanan, ya. Dan jika dipakai untuk penanda tangan, maka lebih baik dipakai sebelah kiri. Sebab mohor tu kadang orang dulu pakai capkan mohor, dia lukis gambar, dia cop. Pakai cincin ni tuan, tu nak buat cop cincin. Dia tempah, buat cop ke tangan ni. Buat lagi kanan. Dia kata kalau nak buat cop lagi, kalau nak berhias, ya, sebagai khuli perhiasan, pakai belah kanan. Atau bagi tarjih, ya, setengah ulama. Kemudian Sahal Ibnu Abdullah, Sahal waktu itu dia sil pada sil lah bodoh. Dimeriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memakai cincin di sebelah kanan, dan setakat yang daku ingat, ya, beliau pernah berkata, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminih, bahawa Rasulullah SAW juga memakai cincin di sebelah kanan, ya. Jadi mana ada hadis sahih banyak sebelah kanan. Kemudian catatannya wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala wa maghfirna ya Allah masallallahu. Walhamdulillah. Ya Rabb.